Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat lagi sama-sama kita bertemu bagi meneruskan pembacaan kitab kita setelah sekian lama kita terhenti. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masih lagi menggunakan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita akan tengok pada muka surat 82. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Qala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahbaniyatu ummati al-julusu fil masajid. Betapa duduk berbuat ibadat umat aku itu duduk di dalam masjid. Apa maksudnya tuan-tuan? Rahbaniyatu ummati al-julusu fil masajid, yang dianggap sebagai rahbaniyah. Rahbaniyah ni adalah golongan-golongan ahli ibadat. Kalau dalam agama yang lain, kalau dalam Yahudi dengan bahasa Arabnya disebut sebagai rahib. Kalau Kristian disebut sebagai biara. Kalau dikatakan dalam Islam ni disebut geng masjid lah. Kalau orang Melayu tersebut geng masjid. Ataupun dengan bahasa Arabnya disebut rahbaniyah. Rahbaniyah ni adalah golongan-golongan yang mengabdikan diri di dalam masjid, yang mengabdikan diri dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW sebut rahbaniyatu ummati al-julusu fil masajid, yang dianggap sebagai golongan rahbaniyah, golongan-golongan yang memang berpegang dengan agama. Di antaranya adalah golongan al-julusu fil masajid, yang tinggal, yang duduk di masjid-masjid. Apa yang dimaksudkan dengan hadis tersebut? Maka adalah pada hadis ini menegahkan mengasingkan dirinya. Kita yang seperti mana yang kita bicarakan pada 4 bulan yang lepas, tak tahulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan ingat ke tidak, berkenaan dengan uzlah dan mengasingkan diri. Mengasingkan diri daripada manusia ni dituntut ataupun tidak. Yang kita dah bicarakan pada pertemuan yang lepas, ada pandangan ulama yang menuntut supaya kita ni mengasingkan diri daripada manusia. Kita asingkan diri pada manusia maksudnya pada saat kita ni duduk seorang-seorang, kita ni jaga diri kita, kalaulah dengan sebab kita bermasyarakat ni mendatangkan masalah pada kita, menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita asing uzlah tu boleh lagi dekat dengan Allah taala, cantik. Sebab tu kalau kita tengok ada orang yang kita kenal, dia memang asing diri dengan masyarakat. Dia duduk dalam hutan, duduk dalam kampung yang terperosok ke belah dalam, dan memang dia tak berkawan dengan manusia yang lain. Kita menganggap satu benda yang negatif pada mereka. Tidak, sebenarnya mungkin itu yang terbaik untuk dia. Kalau macam kita pula, kita tak dituntut untuk mengasingkan diri pada manusia. Kalau kita asingkan diri pada manusia, kita tak ada majlis ilmu, kita tak ada input yang berguna untuk menjadikan kita ni hamba Allah Ta'ala. Kita asingkan diri dalam keadaan kita pula lalai, rugilah. Itulah ceritanya tuan-tuan. Sebab itulah kebanyakan ulama tidak menuntut untuk kita ni mengasingkan diri, menjauhkan diri. Sehingga kan walaupun Nabi SAW sebut rahbaniyatu ummati al-julusu fil masajid, ini menandakan bahawasanya Nabi menggalakkan kita untuk bermasyarakat. Nabi menggalakkan kita untuk duduk bersama-sama dengan jemaah-jemaah yang ada di dalam masjid. Baik, maka ketahui olehmu
bahwasanya yang demikian pada yang lain daripada zaman fitnah, dan pula bahwasanya duduk yang lain daripada zaman fitnah. Dan pula bahwasanya duduk di dalam masjid dan tiada ia bercampur akan manusia dan tiada termasuk-masuk akan mereka itu. Di antara satu gambaran yang dihuraikan, di antara benda yang dihuraikan oleh Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwasanya duduk di dalam masjid, dia bergaul dengan orang yang baik-baik dan terhindar daripada fitnah. Kadang-kadang tuan-tuan, yang ni yang kita bicarakan pada pertemuan yang lepas berkenaan dengan kalau kita duduk di tengah-tengah masyarakat, duduk dengan orang, duduk dengan masyarakat, kadang-kadang boleh timbul fitnah. Timbul fitnah tu sebab apa? Ataupun memang zaman tu zaman fitnah. Kalau kita buka WhatsApp je, Instagram ke, Facebook ke, memang kita tak boleh tapih mana satu betul, mana satu tidak. Fitnah ni macam-macam lah tuan-tuan. Sebelum Menteri Keselamatan Umum tu, kita orang duk viral dah dalam WhatsApp kata apa? Oh, PKP akan kembali. Rentas negeri tak boleh dan sebagainya. Macam mana boleh timbul benda-benda yang macam tu? Macam mana boleh timbul benda-benda yang macam tu? Ni nak habaq kata tuan-tuan dirahmati Allah. Zaman umat sekarang ni, kalau kita peduli dengan mereka, kalau kita ambil tahu tentang mereka, dan kita pula duk tolong passing viral pula apa yang mereka sebutkan, selagi mana tidak ada bukti yang jelas, maka kita juga akan terpalit dengan perkara tersebut. Kita akan terbalik dengan benda tersebut. Jadi inilah zamannya tuan-tuan. Kita jangan elak. Saya kata, pandangan saya, kita jangan elak. Cuma kita tambahkan pengetahuan. Kita pastikan kita nak sebut sesuatu ataupun nak passing sesuatu, nak viralkan sesuatu, pastikan kita tahu dengan jelas perkara tersebut. Kalau setakat tahu sikit-sikit, kalau boleh tak perlu sebarkan. Kita diam lebih baik daripada kita berkata-kata. Kita diam lebih baik ataupun duduk senyap daripada kita duk viralkan ataupun kita duk passing satu-satu benda yang belum tahu jelasnya. Itulah satu benda yang mendatangkan mudarat pada kita. Yang masalahnya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita orang yang pertama masuk dalam grup tersebut, orang nakkan kepastian, tanya kita. Bila tanya kita, jawapan yang kita bagi, aku pun tak tahu, aku pun ambil daripada grup sebelah. Ini satu benda yang patutnya tuan-tuan jaga maruah ni. Tuan-tuan jaga maruah ni. Jangan sampai tuan-tuan kata ni aku copy paste ya daripada grup-grup lain. Jangan itu jawapan yang tuan-tuan berikan. Kecuali kalau tuan-tuan boleh berikan, ya, ini memang pasti apa yang aku hantar, apa yang aku passing, apa yang aku kongsikan, memang aku sendiri dengar. Memang aku sendiri yang alami. Memang aku sendiri yang perhati. Memang aku sendiri yang buat research atas benda tersebut. Okey, itu memang cantik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Habis Ustaz, kalau kita nak kongsi kata-kata ulama, pastikan ianya ada sumber. Pastikan ianya ada sumber. Memang kita nak passing kata-kata orang ni, kata-kata siapa-siapa pun, pastikan dia tu bersumber. Pastikan kita yakin dan jelas kata okey, ini kata beliau, ini kata beliau, ini kata beliau. Okey, itu tak ada masalah. Sebab aku pun ambil melalui orang lain sebab itu katanya. Itu baru betul, tak ada masalah. Kalau selagi mana tidak ada sumber yang jelas tuan-tuan, kalau boleh bermaruahlah kita dalam kita menghantar satu-satu maklumat. Kalau tidak, kita akan terpalit dengan fitnah. Maka adalah dengan seorang serta mereka itu, dan iaitu pada makna asing diri daripada mereka tu. Kalau mereka boleh mengasingkan diri daripada terpalit dengan fitnah, bermakna walaupun mereka duduk di dalam masyarakat, walaupun mereka bersama dengan jemaah, tetapi mereka tetap boleh mengasingkan diri. Maksudnya membebaskan diri daripada terpalit dengan fitnah. Macam yang saya pernah sebutkan kepada tuan-tuan pada pertemuan yang lepas, 4 bulan yang lalu. Kita tak semestinya kita mengasingkan diri ni daripada segi zahir.
Kita nak asingkan diri, nak uzlah, kita pun ambil satu tempat, kita pergi beli satu tanah dalam hutan, kita buat rumah dan sebagainya, asingkan diri pada manusia, tak mau tengok manusia. Itu mungkin satu benda yang kalau kita katakan tak sesuai zaman sekarang. Dan kita nak pergi cari bukit, nak pergi cari gua, cari gunung mana-mana yang jauh daripada manusia. Yang ni dulu kita pernah dengar. Orang pergi bertapa, orang pergi bersuluk, orang pergi mana-mana dulu. Tapi sekarang ni kurang. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, pemahaman yang dikatakan uzlah ini adalah mengasingkan jiwa kita, diri kita, daripada kita terpalit dengan habuan-habuan dunia dan juga fitnah-fitnah manusia. Kita duduk sama-sama kita duduk sama-sama kita, tapi hati kita, diri kita langsung tak terkesan dengan apa yang wujud di sekeliling kita. Harta kita tak memberi kesan pun kepada ibadat kita. Maksudnya kita tak akan tinggalkan ibadat kerana harta. Kita tak akan tinggalkan majlis ilmu kerana kawan-kawan. Kita tak akan tinggalkan mana-mana ibadat kerana kita terkesan dengan dunia. Itu hati yang dah uzlah, hati yang dah mengasingkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ramai-ramai yang duduk, dalam ramai-ramai yang ada, tiba-tiba hati kita sentiasa ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala, tak pernah lalai. Itu terbaik tuan-tuan. Dan ada orang kata, Ustaz, Nabi pun sebelum diterima wahyu, dia pergi duduk atas gua. Umur 35, Nabi dah mula dah naik duduk atas Gua Hira. Gua Hira ni tuan-tuan, nak naik dia tu ambil masa sejam lebih juga. Kita hak muda sejam lebih, kalau hak tua tak tahulah 2 jam lebih kan, lebih kurang. Tinggi nak naik. Kalau nak naik ni, naik tengah hari pakai tak naik. Orang Melayu kita payahlah naik tengah hari. Kalau nak naik ni, naik waktu malam. Baik tuan-tuan, naik atas Gua Hira. Sebab apa Nabi pilih nak duduk di situ? Adakah itu tuntutan untuk Nabi beruzlah? Tuan-tuan cuba tengok, Nabi pergi duduk di Gua Hira tu sebelum terima wahyu, tuan-tuan. Sebelum terima wahyu, maksudnya naluri Nabi nak mengasingkan diri, nak cari Tuhan, nak memperhambakan Allah Subhanahu Wa Taala tu sudah wujud. Tak mau dah yang dikatakan serabut-serabut Mekah, serabut-serabut orang Arab, serabut-serabut ni, kalau boleh nak tinggal. Sebab tu dia cuba mengasingkan diri, mencari ketenangan yang sepatutnya dia cari. Dan dia pergi cari duduk di dalam gua, duduk di atas satu bukit. Kalau zaman kita sekarang ni, kalau cari gua macam tu payah nak jumpa. Duduk lautan lah senang. Duduk lautan tu kata sembunyilah pada orang lain. Sebab di negara Mekah memang tak ada hutan. Semua bukit macam tu. Kalau tuan-tuan hidup pada zaman tu, tuan-tuan, dengan jalan tak ada sembot, tak ada, silap-silap boleh sesat tengah padang pasir tu. Tengok bukit ni belah kanan dengan belah kiri ni nampak macam sama. Kok mana aku nak tuju? Kok mana nak tuju ni? Kok mana nak pi? Jadi nampak macam Allah Akbar, sesat kita. Macam tu juga kalau kita duduk lautan. Duduk lautan semua nampak sama. Tu kata kena ada ilmu. Kenam semua nampak sama, pokok ni, laluan ni dan sebagainya. Yang membezakan hanya orang yang berakal saja, dia reti beza. Jadi Nabi pilih Gua Hira. Pilih Gua Hira untuk apa? Untuk nak cari ketenangan, untuk nak lapangkan dada, untuk nak tengok keadaan masyarakat, view daripada jauh, macam-macam lah yang disebutkan. Kalau tuan-tuan duduk atas Gua Hira tu, tuan-tuan dapat menghayati bagaimana keadaannya Nabi SAW duduk di situ dan rasa bagaimana keadaannya. Tenang, rasa dalam keadaan nak lari daripada hiruk pikuk bandar Mekah dan sebagainya. Tuan-tuan, yang Nabi pilih tempat tu, tuan-tuan, tujuannya untuk apa? Mengasingkan diri pada manusia. Tetapi bila terima wahyu, apa yang Nabi buat? Nabi terpaksa duduk di tengah masyarakat.
Nabi terpaksa kena bersama dengan masyarakat. Nabi terpaksa untuk membetulkan masyarakat. Sedangkan kalau Nabi duduk dalam gua Hira tu tak turun-turun dah, wahyu turun pergi dekat dia, dia pun tak turun juga pergi ke dalam masyarakat, adakah masyarakat akan jadi betul? Adakah masyarakat akan dipimpin? Adakah masyarakat akan dapat hidayah? Adakah masyarakat akan kenal apa itu Allah Ta'ala? Tak kenal. Yang itulah yang dikatakan tugas. Selagi mana kita ada tugas, tanggungjawab dan sebagainya, masalah besar macam mana sekalipun kita kena terima. Dugaan macam mana sekalipun kita terima. Dah kita yang, orang kata apa, kita yang melontarkan diri kita, kita yang lempak diri kita duduk di tempat yang macam tu. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi tak pentingkan diri sendiri. Kalau nak pentingkan diri sendiri, lebih baik cari ketenangan duduk dalam gua, kan? Tapi dia menghadapi cabaran sehingga dia terpaksa berhijrah daripada masjid, daripada Mekah pergi ke Madinah. Terpaksa tinggalkan. Kalau kita dan sedap-sedap duduk di satu tempat, tiba-tiba nak tinggal pula, Allahu Akbar, satu benda yang tak mungkin kita nak pick up. Tak mungkin kita nak lepaskan tempat tersebut. Kita ni dah selesa duduk di Melawati. Macam-macam ada di Melawati ni. Ada mallnya, ada pasar malamnya, ada uptownnya, ada macam-macam. Tiba-tiba dipaksa kita untuk tinggalkan. Bukan kerana kesalahan kita, tetapi kerana masyarakat yang tak ingin kita ada di sini. Tuan-tuan, sedih nak tinggal. Terpaksa kena tinggalkan. Terpaksa kena hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Siapa nak? Tak ada siapa nak, kan? Tapi dengan harapan apabila Nabi pergi, beliau baginda akan kembali semula ke Mekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu satu cerita yang cukup panjang yang kita nak huraikan, nak ceritakan. Tapi tak apalah tuan-tuan, itulah Nabi. Bukan Nabi tak pilih uzlah, tetapi Nabi menguzlahkan hatinya daripada bercampur dengan masyarakat itu, kerana Nabi bawa hatinya asing, tak langsung terlibat, tak langsung, orang kata apa, terpalit dengan kegiatan-kegiatan masyarakat tersebut. Baik, dan inilah erti uzlah dan asing yang kami di dalam menyatakan dia tiada kami kehendak mengasing diri dan tempat, maka faham olehmu yang demikian itu, ya rahamukallah. Yang ni yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali daripada maksud uzlah. Maksudnya kita duduk bersama dengan masyarakat, duduk bersama dengan jemaah, duduk bersama dengan kawan-kawan, tetapi hati kita tidak terikat, tidak terpalit, tidak terkesan dengan apa yang ada di sekeliling kita. Inilah kehendak tasawuf yang sebenar. Kehendak tasawuf yang sebenar bukan asing diri dan tempat, bukan tinggalkan, bawa diri pergi tempat lain, bukan pergi duduk di tempat yang tersembunyi jauh pada manusia. Tidak, itu bukan dia. Matlamatnya adalah mengasingkan diri itu, tetap bersama dengan masyarakat, tetapi tidak terkesan hati kita dengan apa yang berlaku dalam masyarakat. Dan padanya kata Ibrahim ibnu Adham rahimahullahu ta'ala, jadikan olehmu seorang diri hal keadaannya di dalam perhimpunannya. Ini tip yang dinyatakan oleh Ibrahim bin Adham. Kamu duduk dalam himpunan ramai-ramai, seolah-olah kamu duduk seorang diri. Jadikan kamu seorang diri walaupun kamu duduk berhimpun dalam orang ramai. Dan daripada Tuhanmu mempunyai berjinak-jinakkan, dan daripada manusia liar, yakni daripada mereka itu. Berjinak-jinaklah dengan Tuhan dan berliar-liarlah dengan manusia. Maksud berjinak-jinak ni, rapat-rapatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauhkan, liarkan diri dengan manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut jinak ni tuan-tuan pun faham kot. Jinak ni kita boleh pergi dekat, boleh pergi duduk usap-usap, macam lembu jinak, kambing jinak, kucing jinak. Kalau lembu liak berani pergi duduk dekat? Tak berani pergi duduk dekat. Lembu liak tak berani duduk dekat. Kucing liak tak berani kita pergi duduk dekat. Takut dia ngap kita, takut dia memudaratkan kita.
Itu andaian. Perumpamaan yang diumpamakan oleh Ibrahim bin Adham, dekatkan, jinakkan diri kamu dengan Allah dan lihatkan diri kamu dengan manusia. Baik, tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadikan manusia tu liang. Liang ni maksudnya jangan duk rapat sangat, dengan duk jinak sangat. Lihatkan diri dengan manusia. Maka jika dikata, apa kamu kata di dalam madaris, iaitu tempat pengajian ulama akhirat, dan segala punak, yakni khalwah, tempat sufi, dan tempat segala salikin tarik al-akhirah, dan duduk ia padanya. Yang ni pula satu hal, satu bab yang dia saja buat main masalah, saja dia buat main soalan, nak bagi kita perhati tengok, fikir tengok. Dia kata bagaimana pula orang yang melalui jalan akhirat, yang dia ni lari daripada masyarakat, dah pencen-pencen ni, tinggal masjid, tinggal rumah, pergi duduk di mana? Pergi cari pondok. Cari pondok orang tua-tua mengaji. Pergi duduk di Perak. Pergi carilah pondok mana-mana pun. Pergi Kedah ke, Kelantan ke, Terengganu ke. Carilah pondok dekat hulu-hulu Selangor ke. Manakah yang ada tempat orang tua-tua ni, bagaimana pula keadaan dia? Dia tinggalkan masyarakat dia ni, yang selama ni dia duduk dalam masyarakat dah berpuluh tahun. Kemudian bila mana dah pencen, inilah peluang dia untuk mendekatkan dengan akhirat. Dia pun pergi carilah tempat-tempat tu, ataupun duduk pergi mana-mana pondok yang suluk ataupun yang khulwah, yang asing terus pada orang. Kalau anak nak main tengok sebulan sekali pun payah dia punya pondok nak masuk dalam hutan kan. Jadi tuan-tuan, apa keadaannya kalau orang yang duduk macam tu? Maka ketahui olehmu bahawasanya yang demikian itu adalah jalan yang terlebih sangat elok pada kelakuan ini bagi umum ahli ilmi dan ijtihad. Dia kata kalau kelakuan piduk cari tempat-tempat ilmu akhirat, piduk asingkan diri, duk berasa kata aku ni dah sampai peringkat ni aku kena piduk mengaji dah, piduklah di mana-mana tempat duk cerita bab akhiratnya. Kalau itulah tujuannya, itulah matlamatnya, dia kata itulah yang tersangat dan lebih elok kita pergi cari. Kerana nak mendapatkan ilmu dan ijtihad, itu lagi baik. Dia kata ustaz, tua-tua ni mengaji ikut masjid daripada ikutlah pulang. Tapi dia kata kalau boleh pergi cari 24 jam, sebab masjid ni hanya menyediakan kuliah umum selepas pada maghrib dan subuh. Tapi kalau pergi duduk di pondok ni, lepas subuh ada, kuliah duha ada, lepas tu pula lohok kadang-kadang ada, kalau tak ada boleh tidur. Lepas tu lagi pula asar, lepas maghrib, Aisyah sebelum tu duduk dalam jemaah-jemaah, duduk bicara bab Quran, duduk bicara bab hadis, duduk bicara bab kitabnya, cara bab nak berbetul semayang, berbetul puasa. Tuan-tuan, seronok nak kita kalau boleh duduk macam tu. Kerana abang kita je tuan-tuan, saya pun cukup seronok kalau boleh duduk macam tu. Tak ada dah fikir apa dah kan? Dunia ni kita tak fikir dah Baik. Dan yang demikian kerana bahawasanya telah menghimpunkan dua makna dan faedah. Kalau tuan-tuan boleh pergi cari jalan tu, tuan-tuan dah himpunkan dua benda. Yang pertama disebut uzlah. Yang pertama, tuan-tuan dah ada uzlah, iaitu uzlah daripada manusia dan asing ia daripada mereka itu pada bertaulan, iaitu berkawan dan bercampur dalam pekerjaan mereka. Ini cerita orang bencin boleh tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan dah sampai satu tahap, tuan-tuan yang pertama sekali tuan-tuan ambil sunnah beruzlah tersebut. Walaupun yang tuan-tuan pi tu pondok pun orang ramai juga, ya. Tapi tuan-tuan dah tinggal dah alam kerja, tuan-tuan dah tinggal dah kan. Yang sebelum ni duduk sibuk dengan meeting, yang sebelum ni duduk sibuk dengan bisnes, tuan-tuan dah tinggal dah, cantik dah. Ambil satu. Itu yang pertama, sunnah. Yang kedua, bersekutu serta mereka itu di dalam Jumaat dan jamaah mereka itu dan membanyakkan syiar Islam. Yang kedua, tuan-tuan juga telah melaksanakan jamaatul muslimin, perhimpunan orang-orang Islam. Tuan-tuan pergi beruzlah keluar daripada masyarakat ni bukan
asingkan diri terus, tapi tuan-tuan pergi kepada satu jemaah yang mengagungkan syiar Islam. Ni satu benda yang cukup cantik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tak mampu nak buat macam tu Ustaz. Nak tinggal, kalau nak kena pergi sana ni seminggu sekali, anak cucu nak mejarah payah kan, ataupun lah ni duduk di tempat ni pun rasa selesa. Tak apa tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak mau nak pergi tempat, bukan saya suruh pergi, tapi nak bagi tahu, kalau tuan-tuan tak mau pergi pun, tuan-tuan hadir bersama dengan kumpulan-kumpulan yang menghadiri jemaah ni. Apa lama dah kita tak jemaah tuan-tuan. Memang jemaah ni tengok-tengok masing-masing ikut sunnah mereka. Yang pertama sekali, bawa sejadah selempang duk atas bau. Itu di antara sunnah yang Allah Akbar. Kita jarang nak buat lagu tu. Bawa sejadah selempang duk atas bau. Lepas tu ambil wuduk daripada rumah, jaga kebersihan jalan. Semua benda tu mendatangkan pahala mereka. Dulu kalau semayang ni adalah 2 saf, kali ni sampai 4-5 saf. Duk jarak-jarak sampai belakang. Kadang-kadang malaikat mai turun kata, lepas tu semayang jemaah orang, kalau lepas pada PKP ni jemaah lepas tambah saf lah, jemaah tu kurang juga. Saf tu bertambah sampai belakang. Sebab duk jarang-jarang, duk jarak-jarak dan sebagainya. Masya-Allah tuan-tuan, rahmati Allah. Baik. Maka hasil selamat yang iaitu ada bagi orang yang asingkan dirinya dan kebajikan yang amat banyak, yang iaitu bagi umum muslimin serta barang yang ada bagi manusia di dalam mereka itu pendapatannya dan berkatnya di dalam pekerjaan agama dan nasihat. Kalau orang yang asingkan diri macam tu, dia akan dapat banyak kebajikan di kalangan orang Muslim dan dia boleh perbetul pekerjaan agama dia. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini pandangan saya lah. Kalau kita ni nak bagi anak-anak kita ataupun cucu ke siapa-siapa pun, kalau betul-betul nak pergi mengaji akhirat ni, jangan duk dekat dengan kita, bagi duk jauh tak apa. Hantar pergi duk jauh sikit kan? Biar berenggang sikit kan? Kalau duk dekat-dekat ni tak edih. Dulu mengaji sekolah rendah pun melawati, sekolah menengah melawati. Kalau boleh universiti pun nak cari kok ada kok dekat ni. Tuan-tuan, kalau boleh hantar pergi jauh, duk jauh sikit lah. Bukan apa, duk jauh sikit dia boleh kenal masyarakat dia luas. Kadang-kadang kalau dia duk kenal kawan-kawan yang duk main daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, duk main kawan-kawan hak duk macam tu je, dia payah sikit nak berubah. Payahlah sikit. Sebab saya dulu pun kenal sekolah menengah tak duklah di sini. Hantar duk di Baling. Duk di Baling tu tuan-tuan, pergi duk mengaji di Baling tu, kiri kanan sekolah nama Kampung Pisang, tapi kiri kanan sekolah tu hutan jagung. Duk tengok pada tingkap kelas tu hutan jagung sedia. Tak ada lah nak, orang kata apa, nak pikir nak balik mai kot duk Lembah Keramat ni, mai duk kot melawati ni. Allahu Akbar. Setahun sekali pun payah nak balik. Setahun sekali payah balik. Tapi itulah ceritanya. Alhamdulillah, rasa bersyukur dengan mak ayah yang dia pergi hantar pergi mengaji jauh-jauh. Lepas pada tu pergi ke Mesir pula dan sebagainya. Masya Allah tuan-tuan. Untunglah, bolehlah sikit-sikit dapat memperbaiki diri dengan sebab berkat pekerjaan yang orang tua-tua dulu buat. Maka adalah kelakuannya padanya terlebih betul jalan dan terlebih baik halnya dan terlebih sejahtera sabilnya. Sabil ni maksudnya jalan. Kalau jauh daripada manusia, duduk dalam jemaah orang-orang Islam, jemaah orang-orang yang betul-betul duduk meningkatkan syiar Islam, itu yang terlebih baik. Jalan tu lebih selamat, jalan tu lebih sejahtera, jalan tu confirm insya-Allah selamat.
Dan dari kerana inilah kelakuan itu berbuat kebanyakan orang yang arifin antara manusia kerana hendak memberi manfaat bagi hamba Allah pada agama dan sedikit menyakiti mereka itu, dan supaya pula melihat makhluk bagi adab mereka itu dan elok kelakuan mereka itu, supaya mengikut mereka itu dengan dia. Dia kata, kalau benar ni yang dilakukan, inilah di antara yang disebut jalan orang yang arifin nabillah. Apa maksud arifin? Orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, arifin nabillah, dia akan ikut jalan ni. Jalan mengasingkan diri daripada manusia dan duduk di dalam golongan-golongan yang meninggikan syiar. Tuan-tuan pernah dengar satu cerita viral? Cerita viral apa ni? Cerita seorang yang dia ni dah bunuh 99 orang. Ini cerita ni viral. Semua kita pernah dengar lah. Semua kita pernah dengar cerita orang ni dia bunuh 99 orang. Lah kali pergi cari siapa yang nak tolong aku ni, dia duduk berasa bersalah. Pergi jumpa ahli ibadat, tengok-tengok yang duduk ada dalam masjid tu ahli ibadat, semayang, puasa, pergi jumpa. Dia kata, saya ni nak bertaubat, tapi saya dah bunuh 99 orang dah. Ahli ibadat ni kata, hang bunuh 99 orang? Aku tak pernah jumpa orang macam ni. Orang macam ni dosa paling banyak sekali. Kalau macam ni punya keadaan, tak ada dah jalan untuk Allah Subhanahu wa taala nak ampunkan dosa hang, tak ada. Memang tak ada jalan lah. Dengar ayat tu tuan-tuan, dia rasa geram. Dia kata, dia ni Pak Haji ni, Pak Lebai ni tak guna betul. Aku nak minta tolong dia, kot dia boleh bagi jalan. Tengok-tengok dia sekat aku lagi. Bunuh pula kawan tu. Dan bunuh kawan tu cukup satu. Pergi keluar cari pula orang siapa boleh tolong dia. Kata hampi tu rumah tu guru tu, orang alim tu pergi kat dia. Pergi dekat dia. Bila pergi dekat dia tuan-tuan, dia pun beritahu lah, saya ni dah cukup 100 dah. Baru tak sat dah. Baru tak sat dia cukup 100. Kalau tidak 99 lagi. Baru tadi tak sat tadi aku dah bunuh seorang lagi cukup 100. Kalau hang bagi jawapan tak elok, hang pula kena mangsa yang ke-101. Dia kata, apa masalahnya? Masalahnya aku ni dah bunuh ramai orang dah. Aku ni nak bertaubat lah. Rasa-rasa nak cari jalan elok lah. Dia kata, bukan payah pun. Senang je. Pintu Allah Ta'ala, pintu rahmat Allah Ta'ala ni luas. Pintu taubat boleh. Hang bawa pilah dosa banyak mana pun. Takat bunuh orang ni kecil eh. Dengar-dengar tu dia kata lega. Kata lega. Kalau Tuan Guru kata bunuh orang ni rasa macam kecil, rasa lega. Kata lagu mana? Lah hang kena tinggal tempat ni. Hang kena tinggal tempat ni, kena pergi tempat lain. Hang kena pergi dekat pondok ni, hang kena pergi madrasah ni, hang kena pergi sekolah ni, hang kena pergi tempat ni. Jangan duduk di sini dah. Pindah pergi. Hijrah. Tinggalkan tempat yang tak apa nak elok ni. Pergi. Dia pun kata, kalau lagu tu tak apa. Ni orang yang nak berubah, memang dia akan cari jalan ni juga. Sebab bila duduk tang tu, dia tak akan jadi apa. Macam ayak lah. Ayak kalau bertakung ni tuan-tuan, dia bau pun busuk lama-lama ni. Dia bau busuk lah, rasa pun macam-macam dah berubah dah dekat ayak ni. Sebab tu kena bagi mengaliak sikit. Kena bagi mengaliak. Kalau dan mengaliak tak apa, insya-Allah. Jadi orang pun macam tu. Jadi dia pun pergi. Dia pipi tu tiba-tiba mati tengah jalan. Tak dan nak sampai. Yang diceritakan oleh Nabi pada saat itu, malaikat rahmat dengan malaikat azab turun main duk berebut jenazah dia ni. Nak ambil buh belah mana? Nak ambil buh neraka ke nak ambil buh syurga? Apakah nak berebut? Turunlah Allah Ta'ala hantar malaikat maut. Ada yang kata malaikat maut, ada kata malaikat Jibril. Turun pula untuk nak mengadili mereka ni. Kata bangsa dah berebut, biar aku yang kira. Kata lagu mana? Lah ni yang kira, jengkai. Ataupun kira berapa kilo.
Daripada tempat yang dia keluar tadi dengan tempat yang dia nak pergi, mana lebih dekat? Bila mana kira-kira disebutkan dalam hadis Allah Ta'ala lipat bumi kalih. Tak cukup satu kaki. Maksudnya kalau dia melangkah api tu, tinggal satu kaki lagi je nak bagi dekat belah mana dia nak pergi pondok tadi ni, nak pergi buat mengaji baik ni. Kurang satu kaki. Jadi Allah Ta'ala lipatkan bumi itu biar lebih ataupun lebih dekat satu kaki berbanding dengan tempat yang tinggal. Jadi lah kali malaikat rahmat ambil roh dia, ambil nyawa dia buh dalam syurga. Tuan-tuan rahmatullah, ini cerita viral. Memang kita pun tahu. Nak berubah je, kalau dan nak berubah je, niat bagi elok je, insya-Allah tak sampai lagi pun dah jadi elok. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Kita ni pula, kalaulah orang mai jumpa kita, nak tanya pandangan, dia duk mai iktiraf kata aku ni dosa banyak, aku ni macam ni. Kalau orang mai duk mengadu kata hai dosa banyak, tuan-tuan berikan peluang pada dia. Macam ada seorang syekh ni, ada orang mai jumpa dia, kata wahai tuan guru, saya ni bunuh orang. Kalau saya bunuh orang, ada tak peluang untuk saya bertaubat? Dia kata ada, boleh bertaubat. Bunuh banyak mana? Bunuh banyak mana pun boleh bertaubat lah. Dia pun balik. Main seorang lagi jumpa juga, kata tuan guru, kalau saya bunuh orang ni, ada tak peluang untuk saya bertaubat? Dia kata mana ada dah. Kalau bunuh orang tak ada dah peluang untuk hang bertaubat. Memang hang terus masuklah neraka lah. Mati tu masuk neraka. Tak ada dah peluang untuk bertaubat. Dia pun dengar tu balik. Anak murid dia yang dengar ni pergi jumpa. Awak jawapan beza. Awak Hanu kata boleh, ni kata tak boleh. Ni kata hang tak tahu. Awak pula hak mula-mula tadi ni, dia dah bunuh orang dah. Bila dia dah bunuh orang dah, jadi kita kena bagi harapan dekat dia untuk peluang untuk dia bertaubat. Kalau hang kata tak ada juga, silap-silap hang kena bunuh. Jadi hak kawan kedua mai tadi ni dia tak bunuh lagi. Bila mana dia tak bunuh lagi, lebih baik kita bagi tahu kata dekat dia, tak ada dah jalan untuk taubat. Biar dia tak bunuh orang. Kalau kita bagi peluang dekat dia, kita kata boleh lagi nak bertaubat ni. Silap-silap dia pergi bunuh, lepas tu dia balik bertaubat. Tak boleh. Itu kata tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita kadang-kadang nak sembang orang, nak tahu juga dia buat ke tak buat lagi. Kalau dan dia buat dah, tak apa, kita bagi peluang. Tapi kalau dia tak buat lagi, tuan-tuan, kita cegah daripada awal. Jangan bagi dia buat. Itu tuan-tuan dirahmati Allah. Benda ni benda yang perlu kita tahu, benda yang perlu kita dalami dan perlu kita teliti benda macam ni. Jangan kita main hantam satu hukum je untuk semua dah. Hantam satu hukum untuk semua, satu keputusan untuk semua, bermakna kita menzalimi orang tersebut. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kerana lidah kelakuan itu terlebih fasih daripada lidah perkataan. Kerana lidah kelakuan itu terlebih fasih daripada lidah perkataan. Apa maksud lidah kelakuan? Yang disebutkan lisanul hal afsah min lisanil kalam ataupun lisanil maqal. Lidah percakapan, lidah pelakuan. Lidah pelakuan ni maksudnya kelakuan yang ditunjukkan itu lebih berkesan, lebih terkesan berbanding dengan kata-kata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, masa perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni, sebelum nak pergi perjanjian Hudaibiyah,
Kita ada masa 5 minit. Saya cerita bilah sikit lah. Sebagai penutup ceritanya, cerita ni. Nabi ni, tuan-tuan dirahmati Allah. Bila mana dia beritahu dekat para sahabat, dia kata, aku mimpi masuk Mekah. Para sahabat seronok ni, tuan-tuan. Nabi kata mimpi masuk Mekah. Para sahabat seronok ni, balik-balik tu buat persiapan nak masuk Mekah musim haji. Buat persiapan nak masuk Mekah. Bila buat persiapan, tuan-tuan, nak masuk Mekah, tiba-tiba orang duk kata Nabi nak masuk Mekah dah. Nabi kata, aku baru mimpi, belum tentu lagi nak masuk. Dah, jom kita buat persiapan, pergi. Bila pergi sampai di Hudaibiyah, tuan-tuan, apa jadi? Puak musyrikin Mekah meskat, jadi tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Bila mana tak boleh masuk, tuan-tuan, ihram pakai dah. Keluar daripada Bait Ali, nak pergi ke Hudaibiyah, nak pergi ke laluan dia, nak pergi check in dulu di orang kata transit dulu di Hudaibiyah. Bila transit di Hudaibiyah, puak musyrikin Mekah mai sekat, tak boleh. Hampa kau nak masuk 10 tahun lagi baru boleh masuk. Lah ni corona, tak boleh masuk. Covid, hampa tak boleh masuk. Tunggu. Nanti kami buka visa, kami buka orang kata apa peluang untuk hampa mai boleh. Tu pun ada juga jemaah Malaysia yang dijemput pergi buat haji tahun ni. Ada. Kata tuan tak tahu. Ada. Berapa orang? 4-5 orang je kan? Untung lah. Kira betul lah. Baik. Kalau tidak, tuan-tuan, Lala ni nak pergi wukuf lah. Bersiap sedia lah. Kau nak ikutnya lah, tuan-tuan. Tahun 2020 ni memang hasratnya untuk saya nak pergi haji lah. Tapi tak payahlah nak buat macam mana kan. Tak apa, tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mungkin tahun depan pula kot. Tengok keadaan. Bila jadi macam tu, tuan-tuan, dah pakai ihram, bila mana nak balik ke Madinah, kena tahlul. Tahlul nak buat macam mana? Dah pakai ihram, kena ambil adam, sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih unta. Lepas pada tu kena cukur. Nabi pun kata tak apalah, kita tak boleh masuk dah tahun ni, kita tahlul di sini. Banyak dam, sembelihan, kemudian cukur. Nabi suruh sahabat cukur, Nabi suruh sahabat sembelih, seorang pun tak buat. Seorang pun tak buat. Suruh lah, tak buat. Dan kali Nabi masuk dalam kemah isterinya. Isteri dia kata, ya Rasulullah, lah ni kamu sendiri keluar pergi bercukur. Bila mana lepas kamu bercukur, kamu pergi ambil binatang, kamu pergi sembelih. Tak perlulah suruh mereka ni. Mereka ni memang tak mau. Mereka ni duk harap mereka nak boleh masuk lagi Mekah ni. Mereka akan pergi juga Mekah. Ni duk dalam keadaan ihram. Nabi pun cukur kepala. Lepas cukur, Nabi pun pergi sembelih. Sembelih, tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat duk tengok Nabi buat. Lah kali sahabat diam-diam pula cukur. Lepas tu pergi duk sembelih binatang. Banyak dam. Tuan-tuan, rahmati Allah. Tu nak habaq kata apa, tuan-tuan? Nak habaq kata perlakuan itu lebih terkesan berbanding dengan cakap kata-kata. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Moga-moga pertemuan kita pada malam ni memberi manfaat dengan apa yang telah saya sampaikan pada diri saya dan juga pada tuan-tuan sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Ada soalan tak? Ada pertanyaan tak? Tak ada. Wallahu alam.